Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak tentang bahasa Melayu moden, Pra Merdeka. So konsep bahasa Melayu moden Pra Merdeka ni dia bermula pada pertengahan abad ke-19. Seterusnya dia ditandai karangan oleh Abdullah Munshi. Seterusnya bahasa Melayu ini mewarisi ciri bahasa Melayu klasik tetapi fungsinya lebih besar. Fungsi bahasa pertama, bahasa ilmu. Ia sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bahasa komunikasi. Ia diguna dalam semua bentuk komunikasi. Ia juga untuk menyampaikan perasaan. Seterusnya yang ketiga, bahasa perpaduan. Ia untuk menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bertujuan memperkukuhkan perpaduan dengan pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Ciri-ciri bahasa ada 5. Pertama, mempunyai bunyi-bunyi bahasa iaitu fonologi. Kedua, mempunyai sistem iaitu morfologi. Yang ketiga, mempunyai bentuk sintaksis. Yang keempat, mempunyai makna semantik. Yang terakhir, mengalami perubahan. Sumbangan tokoh asing bahasa Melayu moden Pra Merdeka. Yang pertama, R.O. Winston. R.O. Winston, nama panjang dia ialah Richard Olaf Winston. Dia dilahirkan pada 2 Ogos 1878 dan belajar di Oxford, UK. Dia telah berkahwin dengan Sarah Winston di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Meninggal pada 2 Jun 1966 di Putney, London, UK. Sumbangan dia menyusun logat Melayu iaitu kamus Eka Bahasa Melayu yang memuatkan kata leksikal bahasa Melayu beserta maknanya dalam bahasa Melayu. Seterusnya menghasilkan buku tata bahasa. Akhir sekali, pelbagai karya dihasilkan dalam bidang kesusasteraan. Antaranya sejarah Melayu, cerita jenaka misalnya, Pak Kaduk, Pak Pandai dan Si Luncai. Ni contoh sebenarnya. Yang kedua ialah R.J. Wilkinson ataupun nama panjang dia Richard James Wilkinson. Beliau dilahirkan pada 29 Mei 1867 di Salonika, Greece. Beliau seorang pentadbir kolonial dan meninggal pada 5 Disember 1941 pada umur 74 di Izmir, Turki. Sumbangan beliau menerbitkan kamus dan menyusun ejaan seperti menyusun Malay English Dictionary dan menghasilkan sistem ejaan Wilkinson yang digunakan di semua sekolah umum. Beliau banyak menerbitkan buku cerita lama dan sejarah untuk kegunaan penuntut sekolah. Dan seterusnya, William Marsden. Beliau dilahir pada 16 November 1754 di County Wicklow Island. Beliau belajar di Trinity College, Cambridge dan sambung di University of Oxford. Dan beliau meninggal pada 6 Oktober 1836 pada umur 81 tahun.
di Aldenham, England. Sumbangan beliau orang pertama menemukan dan menyenaraikan kosakata bahasa dari Madagaskar di Lautan Hindi hingga ke Marquess di Laut Pasifik. Dan juga orang pertama memperkenalkan pola keselarasan vokal bagi perkataan dalam bahasa Melayu. Seterusnya Oti Dosat, ataupun nama sebenar dia, nama panjang dia Oman Theodore Dosat. Beliau dilahirkan di Surrey, England pada tahun 1886. Pernah menjadi guru di Alins Grammar School di England. Seterusnya menjadi pembantu guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Pada 1914 beliau juga menjadi pengetua di Kolej Melayu Melaka. Lepas tu pada tahun 1922 beliau menjadi pengetua pertama di Sultan Idris Training College SITC di Tanjung Malim, Perak, iaitu sekarang jadi UPSI. Sumbangan beliau melalui pejabat mengarang, beliau berusaha memajukan pendidikan di sekolah Melayu, meningkatkan pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu dan menerbitkan buku untuk sekolah Melayu dan masyarakat Melayu. Menggalakkan guru dan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu sama ada dalam bentuk karya asli atau karya terjemahan. Contoh karya dia kitab pelita mengarang, yang kedua kitab pedoman guru penggal 1 dan 2, kitab hisab yang kedua, Practical Modern Malay. Seterusnya sumbangan tokoh tempatan. Yang pertama ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau penanda zaman permulaan bahasa Melayu moden. Karya-karya yang dihasilkan memperlihatkan pembaharuan dari segi pemikiran berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Beliau menerbitkan sejarah Melayu dengan gaya tersendiri. Contoh karya beliau, Syair Singapura Terbakar, Kisah Pelajaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abdullah. Yang kedua ialah Raja Ali Haji. Beliau menerapkan sistem tata bahasa Arab ke dalam struktur ayat bahasa Melayu, meletakkan asas pembinaan dan pembangkuan bahasa Melayu. Pencatat sejarah Nusantara yang pertama, beliau menghasilkan puisi khasnya, pantun, syair dan gurindam. Beliau menghasilkan 2 buah karya undang-undang ketatanegaraan. Beliau menghasilkan pelbagai karya yang dapat mengungkapkan pelbagai ilmu pengetahuan. Contoh karya beliau, Gurindam 12, puisi nasihat, syair Jatuhnya Negeri Johor, syair Tandang Pemata dan syair Abdul Muluk. Yang ketiga ialah Muhammad Sahib bin Haji Sulaiman. Beliau merupakan tokoh persuratan Melayu Johor. Beliau peneraja penting dalam Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Beliau menggerakkan kegiatan kebahasan dan kesusastraan. Beliau menerbitkan buku dan majalah yang mencakupi pelbagai bidang ilmu. Yang keempat ialah Zainal Abidin Ahmad. Beliau merupakan tokoh bahasa dan memberi sumbangan besar dalam bidang tata bahasa. Beliau merupakan ketua pengarang dan penterjemahai kanan pejabat karang mengarang di Maktab Perguruan Sultan Idris. Beliau ketua Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Beliau pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau menubuhkan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya di Singapura. Beliau memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Beliau berperanan penting dalam penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh karya beliau ialah Pelita Bahasa dan Ilmu Pengarang Melayu. Seterusnya ialah semangat pertumbuhan dan institusi sebelum merdeka.
Yang pertama ialah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa. Tujuannya memelihara Melayu, memelihara tulisan Jawi, menstandarkan ejaan dan perkataan, membentuk atau mencipta perkataan-perkataan baharu, mengembangkan pengetahuan melalui penyelidikan dan ceramah, menerbitkan peredar atau jurnal bagi setiap 6 bulan, mewujudkan perpustakaan. Sumbangannya pertubuhan bahasa yang pertama untuk mengembangkan bahasa Melayu, mengadakan majlis-majlis ceramah dan perbincangan tentang pelbagai aspek ilmu bahasa Melayu, menerbitkan buku termasuk buku tentang ilmu bahasa Melayu dan mengubah istilah. Yang kedua ialah Pejabat Karangan Mengarang. Tujuan mengeluarkan buku-buku sekolah Melayu, menerbitkan bahan-bahan bacaan untuk masyarakat Melayu, menerbitkan jurnal bergambar, mewujudkan perpustakaan bergerak ke desa-desa. Sumbangannya membina asas pengetahuan bahasa Melayu dan ilmu karang mengarang, menerbitkan buku bacaan umum termasuk karya terjemahan, yang seterusnya mata pengguruan Sultan Idris atau Sultan Idris Training College. Tujuannya mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah Melayu dan sebagai pusat mata-mata Melayu, dual Melayu. Akhir sekali ialah Jawi Peranakan. Tujuannya akhbar berbahasa Melayu yang pertama dan menggunakan tulisan Jawi. Sumbangannya membolehkan moden pada masa itu. Dah habis kau? Okey, dah habis. Balik kepada slide yang pertama tadi. Kita buka kepada soalan. Okey, buka kepada soalan Kalau ada nak tanya, sila tanya kepada pembentang. Untuk slide kedua ni, konsep bahasa Melayu moden. Ada soalan tak? Atau mungkin awak memang dah baca sebab ini bahagian sejarah je kan. Orang lain dah baca tapi mungkin dah baca dah tu. Ya, tahu dah baca tapi mungkin ada yang nak bagi pandangan ataupun nak bagi komen apa yang ada pada PowerPoint pembentang lah mungkin ada nak dapatkan penjelasan lanjut. Bukan terima bulat-bulat je. Ada soalan? Adriana? Abdul Rahman, ada soalan? Ini semua ni jasad je ada ni, roh tak ada ke? Tak ada soalan cikgu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Abilasha ada soalan? Abilasha? Saya panggil nama, tak ada. Saya panggil nama, kalau tak ada menyaut ni saya anggap tak ada tu. Dia join je tapi dia tak tahu dia ke mana. Daniel? Aikal ni tak join pun kelas saya tapi dah ada dalam grup WhatsApp apa tu? Aikal ada ke? Tak ada kan?
Okey, saya nak tanya pembentang lah. Haikal. Ini konsep bahasa Melayu moden ditandai karangan oleh Abdullah Munshi tu, apa hasil ataupun apa tajuk penulisan Abdullah Munshi tu yang menjadi tanda kepada ataupun menjadi pemisah antara bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden? Kenapa penulisan Abdullah Munshi tu menjadi tanda kepada bahasa Melayu moden tu? Ataupun ada orang lain boleh jawab? Dianggap sebagai permulaan zaman. Yelah. Okey, tahu. Penulisan Abdullah Munshi tu maksudnya dia dah membawa kepada era bahasa Melayu moden, kan? Jadi apa pembaharuan yang dia bawa dalam penulisan dia tu menyebabkan dia menjadi tokoh yang kita kata mula daripada zaman dia, bahasa Melayu dah mula kepada era moden, bukan lagi klasik. Tahu siapa-siapa yang nak boleh jawab? Sebab bila saya suruh tanya, tak ada yang tanya, maknanya semua boleh faham. So tolong jawab. Ada siapa nak tolong jawab? Tak pasti aku. Alah. Habis tu boleh hadir dia punya tu? Dekat. Itu Intan buat. Atau Intan boleh jawab? Kat situ ada. Ya. Bahasa Melayu ini mewarisi ciri bahasa Melayu klasik tetapi fungsinya lebih besar. Okey. Yelah, apa maksudnya tu? Atau Intan nak jelaskan ke? Tak ingat. Hari tu dah baca. Intan dah left dah. Kena hilang jap. Ataupun orang lain nak terangkan? Dasyanan? Ya cikgu. Boleh bantu ni terangkan bahasa Melayu klasik. Ni dah kenapa penulisan Abdullah Munshi tu dianggap sebagai bermulanya bahasa Melayu moden. Sekejap cikgu. Sebab ni kan cikgu, Abdullah Munshi tu dia memperkenalkan penulisan autobiografi. Menggunakan penulisan autobiografi. Dan lagi? Lagi dia dia Menggunakan bahasa pergaulan Dia sehari-harian. mempermudahkan bahasa cikgu. Dia apa? Menggunakan bahasa sehari-harian macam bahasa pergaulan. Menggunakan bahasa yang lebih mudah kan? Perbualan. Lebih mudah lah banding dengan bahasa Melayu klasik kan. Hari tu kita tengok cirinya dia berjela-jela kan, banyak menggunakan ayat fasih, banyak menggunakan di betul. Betul tak? Haikal oi. Betul. Jadi contohnya macam ni lah kena terangkan. Ya, kenapa bahasa Melayu moden ni ditandai dengan karangan oleh Abdullah Munshi. Jadi kena jelaskan lah. Jadi saya nak tunggu orang lain tanya, tapi orang lain tak tanya. Jadi saya tanya lah. Okey? Jadi fungsinya lebih besar. Maksudnya apa?
maksudnya bila bahasa Melayu moden ni melalui penulisan Abdullah Munshi tu, lagi satu dia kita kata dia punya penulisan tu lebih dekat dengan masyarakat lah ya, lebih dekat masyarakat, jadi masyarakat lebih mudah faham. Okey, seterusnya slide 3. Siapa yang handle slide ni? 3. Ni fungsi bahasa secara ni fungsi bahasa Melayu moden ni tadilah. Okey, bahasa ilmu tu kita tahulah dia menjadi bahasa pengantar sebenarnya, tapi ini sebenarnya bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dia belum lagi fungsi bahasa Melayu moden era Abdullah Munshi tu, belum lagi sebenarnya ya. Sebab fungsi bahasa Melayu moden kalau sebagai bahasa ilmu ni ialah yang lebih zaman kemudian lah ya. Memanglah ada, tapi masa tu dia menggunakan sistem tulisan Jawi lagi ya, belum ada sistem tulisan Rumi. Kemudian dari segi bahasa komunikasi ialah orang nak faham mesti dah sama-sama menggunakan bahasa Melayu lah ya. Kalau seorang menggunakan bahasa lain, seorang bahasa Melayu, jadi dari segi bentuk komunikasi tu mungkin kurang berkesan. Okey, untuk menyampaikan perasaan ni apa ni? Nak meluahkan rasa lah kan. Kalau awak nanti orang kata macam bahasa itik dengan ayam, awak nak meluahkan perasaan, awak itik dia ayam, memang tak sampai lah contohnya ya, orang tak faham. Jadi menggunakan medium bahasa yang sama ya untuk menyampaikan perasaan ataupun fikiran yang nak disampaikan. Okey, bahasa perpaduan tu dah tentulah ya, maksudnya negara kita daripada berbagai kaum, jadi menggunakan bahasa yang sama ya untuk mengeratkan perpaduan. Sebenarnya banyaklah fungsi bahasa Melayu moden ni ya. Okey, ciri-ciri bahasa kalau saya tengok ni mempunyai fonologi, bunyi. Adakah bahasa Melayu klasik ni tak ada fonologinya? Macam mana ni Haikal? Dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, bahasa Melayu klasik tu ada ke tak ada ni benda-benda ni semua? Ada, tapi apa? Kalau kita tak ada fonologi, habis bahasa Melayu klasik tu macam mana kita nak bunyikan kalau tak ada fonologi? Dahlah kita ada bahasa Arab, bukan Jawi kan sama je. Lepas tu Itu kan ciri-ciri dia. Ciri-ciri maksudnya ciri-ciri tu lah, sama je lah. Sama je. Memanglah sama, tapi maksudnya atau ada siapa lagi yang nak boleh tolong? Yang saya sebut nama? Sebut nama ke? Imran tadi dia join awal. Imran. Ya. Macam mana ni ciri-ciri bahasa ni? Boleh terangkan tak lebih lanjut ni ciri bahasa Melayu moden ni? Pasal fonologi tak kira lah fonologi ke, morfologi ke. Okay, fonologi ni sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani. Okay. Betul? Dia adalah satu benda dia macam ni dia macam mengikut kajian dilakukan mengenai pola bunyi bahasa, iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam satu bahasa. Ya, tahu. Fonologi tu maksudnya sistem bunyi dalam bahasa. Saya tanya tadi, adakah ciri-ciri bahasa ni dalam bahasa Melayu moden ni, fonologi ke, morfologi ke, semua ni tak ada dalam bahasa Melayu klasik sebelum ni? Bahasa
Melayu klasik lah. Sekarang ni kita Ada. Ada ke mesti ada. ada. Okey, lepas tu Lepas tu macam ni tu. Tapi cara sebutan dia berbeza dengan cara sebutan bahasa Melayu moden. Ya betul ke. Setengah perkataan dia berbeza sedikit. Contohnya perkataan, kalau tak salah saya lah, perkataan moden lelaki is lelaki. Kalau yang klasik, perkataan lelaki bukan dia eja sebagai L-E-L-A-K-I, dia laki-laki. Laki-laki. Okey. Betul? Salah? Ya, betul. Saya setuju kau. Okey lah, maknanya fonologi ada. Memanglah ada. Dalam bahasa Melayu klasik, memanglah fonologi tu ada. Kalau tak, macam mana kita nak menyebut? Betul tak? Bunyi tu kalau tak ada. Ya, sistem dari segi morfologinya, sintaksisnya, bentuk kata, bentuk ayat, memanglah ada. Semantik. Cuma pada era bahasa Melayu kuno, tentulah kita tak buat kajian semua-semua ni. Ya, klasik pun dia memang ada, tapi tidak lagi ada kita kata lihat kepentingannya. Kita tak kaji kepentingan fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, semantiknya. Kita tak tengok, kan? Kita just tengok dia punya kita dapat bahasa tu contohnya adalah daripada Arab, ya, daripada ada apa ni unsur-unsur pengaruh bahasa asing, tapi tak kaji lagi lah secara mendalam. Cuma dalam bahasa Melayu moden kita lihat ya aspek-aspek ini dengan lebih detail, ya, dari segi fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, semantiknya. Okey. Dan kemudian kat sini dia kata mengalami perubahan. Perubahan dari segi apa? Dari segi 1, 2, 3, 4 yang di atas tu lah. Kan? Dari segi yang di atas tu lah, macam tadi. Perubahan dari segi fonologi, macam Zuan kata. Sekarang kita sebut lelaki, dulu lalaki. Kemudian dari segi morfologi, mestilah ada ya perubahan-perubahan tu. Jadi perubahan ni sebenarnya tadi saya nak tanya you all sebenarnya apa perubahan tu, maksudnya kat situ perubahan apa, tapi perubahan yang di atas itu, yang tersenarai tu semuanya mengalami perubahan, kan? Macam awak lah dari zaman sekolah rendah pergi menengah rendah sampai form 3 kan, lain rupa, lain pembawaan kan, lain gaya. Bila masuk form 4, form 5 lain sikit dia punya apa karakter kan. Sekarang form 6 lagi lah kan. Betul tak? Jadi dah tentulah bahasa juga mengalami perubahannya. Okey? Boleh? Boleh. Tadi siapa yang tadi nak bagi tahu saya tu kenapa Aika tak join hari ni? Tu namanya derhaka tu, besar dosa tu. Sengaja tak hadir. Hari ni tak ada kot cikgu sebab pagi tadi kelas perniagaan dia ada. Tipu lah ni buat dia. Okey. Lepas tu slide keempat. Ini kita tengok dari segi bahasa Melayu moden ini ialah peranan pra-merdeka dia punya ni bahasa Melayu moden pra. Ya, pra tu maksudnya sebelum merdeka. Okey. Jadi sebelum merdeka tadi kalau dari segi fungsi macam bahasa perpaduan semua tu belum menonjol lagi lah ya. Bahasa, sebab tu kita tengok bahasa kalau fungsi bahasa tadi sebagai bahasa ilmu, bahasa pengantar tu tadi belum lagi. Kalau pra-merdeka ni dia fokusnya lebih kepada pasca merdeka. Ini tokoh-tokoh ni ya, tokoh-tokoh barat yang memberi sumbangan besar ya kepada perkembangan bahasa Melayu moden dengan penghasilan buku-buku yang menjadi rujukan lah pada masa itu ya. R.O. Winstead ni dia bukan setakat pengkaji bahasa tapi juga mengkaji sastra. Okey. Itu dari segi latar belakang dia tadi Haikal dah sebut lah ya, kahwin dengan siapa, lahir kat mana ya. Tapi ni orang-orang hebat ya. Yang pertama cuma dia kat sini. Apa dia? Kahwin dekat Negeri Sembilan.
Kahwin pun di tanah Melayu lah maksudnya kan. Okay, jadi dekat sini hasilkan buku tata bahasa. Sepatutnya kena bagi tahu apa dia tajuk buku. Kalau sejarah ni dia padanannya yang awak kena ingat ialah tokoh dan buku yang dihasilkan. Okay, kalau R.O. Winstead ni yang paling popular ialah dalam buku awak tu ada tak disebut? Nota awak tu yang ambil kat sekolah hari tu. Yang paling popular. Sebut R.O. Winstead mesti ingat apa? Dia punya hasil tu. Tu, logat Melayu. Logat Melayu. Apa maksudnya menyusun logat Melayu? Iaitu Kamus Eka Bahasa Melayu yang memuatkan kata leksikal bahasa Melayu beserta maknanya dalam bahasa Melayu. Apa maksudnya tu? Dia sepatutnya kalau tajuk buku tu lain kali siapa yang buat PowerPoint ni, tajuk buku tu kena italic baru kita boleh bezakan dia tajuk ke dia apa. Ya. Logat Melayu. Tu nama tajuk kan? Tajuk buku dia. Okay. Okey, maksudnya Kamus Eka Bahasa. Kenapa Mak Saleh ni nak susun logat Melayu? Siapa nak guna buku dia ni sebenarnya? Kenapa R.O. Winstead nak hasilkan ni buku logat Melayu ni? Sebenarnya untuk siapa? Untuk kita. Untuk orang-orang yang datang. Orang-orang siapa? Siapa yang datang? Dagang, pelabur, Maimunah. Mana ada pelabur lagi Maimunah? Belum apa lagi. Belum merdeka. Tak ada pelabur, tak ada. Jadi sebenarnya untuk siapa? Untuk Yelah, orang luar tu siapa? Penjajah. pedagang luar lah. Penjajah. Pegawai sebenarnya untuk pegawai Inggeris yang datang ke sini ya. Untuk maknanya yang bekerja di sini lah, yang berkhidmat di tanah Melayu pada masa itu. Ya, jadi untuk memudahkan pegawai-pegawai Inggeris ni untuk menguasai bahasa Melayu dengan mudah, sebab itulah dia ni yang dah lebih lama duduk di tanah Melayu menghasilkan satu buku yang dinamakan Logat Melayu. Ya, Kamus Eka Bahasa. Eka Bahasa. Eka tu apa maksudnya? Eka. Kalau Dwi maksudnya apa? Ada dua. Kalau Eka? Eka satu. 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 Guna pelbagai. Kalau pelbagai poli. Boleh. Ya, jadi dia menghasilkan kamus satu bahasa Melayu yang memuatkan kata leksikal. Kamus kan, awak tengok kamus kan, kamus itu ada senarai perkataan-perkataan dia kan. Itu dinamakan kata leksikal bahasa Melayu. Leksikal tu maksudnya ialah perkataan ataupun kosa kata bahasa Melayu beserta maknanya. Contohnya lah, dekat sini dia letaklah logat bahasa Melayu mungkin makan. Dia letak makna dia apa ya? Makan makna dia apa? Itu maksud dia memuatkan kata leksikal bahasa Melayu. Jadi makan itu ialah perkataan ataupun leksikal dalam bahasa Melayu. Kemudian dia bagi makna. So macam kamus lah. Ya. Jadi macam kamus. Okey, kemudian menghasilkan buku tata bahasa. Sebenarnya tu yang saya nak kata, karya kena ada tajuk ni sepatutnya ya, Haikal. Karya R.O. Winstead yang paling popular sebenarnya ialah Malay Grammar. Ada lah itu sebelah. Mana? Ada? Slide sebelah. Oh ya ke? Ya? Slide sebelah tapi kat sini tak ada. Sini tulis je. Jadi kena tu ya, Malay Grammar ni yang paling popular. Kalau R.O. Winstead mesti ingat Malay Grammar. Walaupun dari segi tahun penghasilannya dia lebih kemudian daripada logat tadi tu. Ya? Ni A History of Classical Malay Literature. Dia memang mengkaji bahasa dan sastra ya. Jadi nampak sebab itu mereka ni dulu asing ya. Dan bagaimana bahasa Melayu itu penting pada masa itu, kalau awak kata tadi tu antara fungsi sebagai bahasa ilmu ataupun bahasa komunikasi, macam saya pernah cakap, ialah antara syarat orang-orang Inggeris yang nak diterima bekerja di tanah Melayu masa itu ialah dia mesti menduduki satu ujian atau peperiksaan ya.
untuk inilah melihat dari segi penguasaan bahasa Melayu mereka. Boleh ke tidak? Kalau dah lulus baru boleh bekerja di tanah Melayu. Okey? Okey. Yang ini saya pujilah sebab pembentang ni dia ada effort ya untuk ambil gambar-gambar, tunjukkan tajuk, rupa buku yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh asing ini. Ya, ni oleh R.O. Winstead. Yang ni tahniah. Okey, yang lain tu saya rasa boleh dibaca lah. Okey, seterusnya tokoh siapa? R.J. Wilkinson. Ya. Ini pun ya, ini menerbitkan kamus. Ya, ini yang popular dia punya ialah Malay English Dictionary. Ni awak kena ingat. Yang tadi R.O. Winstead tadi Malay Grammar. Okey. Terusnya tokoh apa? O.T. Dosek. William Marsden. Marsden dia banyak tulis kamus Melayu juga. Ini orang pertama memperkenalkan pola kesalasan vokal. Ni. Maksudnya dah kamus pola kesalasan vokal ni maksudnya untuk memudahkan dari segi sebutan ya. Dari segi fonologi dia nak sebut lagi mudah lah ya. Jadi dia ada pola kesalasan vokal. Apa dia pola tu nanti kita akan jumpa tajuk tu. Okey. Kemudian apa Haikal? Ini O.T. Dosek. O.T. Dosek ni ingat nama dia, ingat SITC. SITC ataupun sekarang dikenali sebagai UPSI. UPSI ni zaman-zaman dulu lagi ya. Kalau tengok dia punya bangunan asal dia tu dekat Tanjung Malim tu kan. Ya. Okey, kemudian tokoh tempatan. O.T. Dosek tadi, tengok balik O.T. Dosek tadi. Yang popular ialah kitab dia pula ni tulis memang dalam bahasa Melayu Yang itu tadi 3 orang tadi yang di atas tu dia menulis tajuknya dalam bahasa Inggeris. Tapi O.T. Dosek ni dia tajuknya ada yang dalam bahasa Melayu sebab dia dihasilkan bersama-sama dengan guru-guru yang belajar di SITC masa tu. Okey. Jadi kitab pelita mengarang. Hebat tu. Mak Saleh boleh hasilkan buku dalam bahasa Melayu. Tapi ada jugalah ya yang dihasilkan dalam bahasa Inggeris tu ya. Practical Modern Malay tu. Okey, kemudian yang ini saya rasa semua orang boleh baca lah ya. Kemudian tokoh tempatan yang pertama ni ialah Abdullah Munshi. Selalu duk sebut Abdullah Munshi. Mana dulu dia dengan Raja Ali Haji? Ni penanda zaman permulaan bahasa Melayu moden ni ya. Okey, karyanya kenapa moden? Dari segi pemikiran yang dihasilkan dalam penulisan dia tu ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Dan satu yang paling ketara ialah Abdullah Munshi ni penulis pertama yang berani mengkritik. Ya, mengkritik apa yang dia lihat. Inilah berdasarkan pengamatan dan pengalaman dia ya. Dia mengkritik perkara-perkara yang dia rasa perlu diperbetulkan ya, berbanding dengan penulis-penulis pada zaman sebelumnya. Contohnya pada zaman bahasa Melayu klasik, mereka tak berani mengkritik secara terus terang ya, sebab bimbang kepada hukuman yang akan diterima ya daripada pemerintah. Tapi Abdullah Munshi ni dia seorang yang kita kata kalau sekarang ni macam orang yang sangat vokal lah ya, dia berani mengkritik. Ya, masa tu zaman itu maksudnya tak ada orang yang berani berbuat demikian. Okey. Kemudian ni hasil-hasil dia lah. Ini yang popular ya, dia punya karya tu kisah pelayaran Allah ke Kelantan tu.
dan Hikayat Abdullah. Yang tu awak baca sendirilah. Okay, next. Kemudian Raja Ali Haji, ini pun sangat popular. Ya. Berasal dari apa ni? Raja Ali Haji tadi dari mana, Haikal? Mana Haikal? Haikal? Dari Riau ya. Dari Riau. Riau. Johor Riau. Dulu dia kerajaan Johor Riau. Jadi dia di bawah masa tu tanah Melayu lah. Ya. Jadi dia sangat popular, menghasilkan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa dan juga sastra ya. Gurindam 12 ni ialah Gurindam 12 karya ataupun puisi dia yang sangat popular. betul. Gurindam 12. Okey, seterusnya Raja Ali Haji, Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Kat mana awak dengar nama Muhammad Said ni? Nama member saya cikgu. Nama apa? Member saya. Boy. Pernah dengar tak nama dia ada kat mana? Major Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Dekat ni Kat mana terpahat nama dia? Johor Johor lah. Negeri Sembilan ya. Milan. Makam Datuk Muhammad Said, tapi saya tak pastilah itu sama ada ambil nama dia ataupun tidak ya. Sebab kalau tengok latarnya dia lebih kepada Singapura dan Johor lah kan. Okey, kemudian yang paling dekat dengan kita ialah ini ya, Zakbar. Okey, Zainal Abidin bin Ahmad atau Zakbar. Ini pun ni orang Nagori lah ni ya, seorang tokoh bahasa dan juga sastra ya. Ini peranan dia sebagai ketua pengarang dan penterjemahan di tadi Pejabat Karang Mengarang di SITC tadi ya. Kemudian pernah menjadi pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka. Okey, dia punya karya yang paling popular ialah dulu dah Zakbar ni lah yang menggunakan istilah Nahu ya. Untuk sekarang ni kita sebut tata bahasa. Dulu dia ada Nahu. Jadi dia menghasilkan pelita bahasa Melayu, ada 3 penggal. Kenapa dia sampai ada 3 penggal kat situ? Kenapa ya? Sebab mungkin banyak bahasa perkataan baru. Sebabnya apa nak kata ni, bukunya ya, pelita bahasa tu menjadi rujukan kepada guru-guru yang sedang mengikuti latihan di SITC ya. Dia buku dia memang menjadi buku rujukan ya. Sekarang ni orang kata buku yang ditulis oleh Zakbar ni sebenarnya sangat bernilai dan susah nak jumpa ya, kecuali di perpustakaan universiti terkemuka atau universiti lama ya, baru boleh jumpa ni. Mungkin dia dah masuk arkib kot. Kalau awak pergi arkib negara mungkin boleh jumpa ya, tulisan-tulisan dia ni ya. Jadi dia dulu dia guna istilah Nahu. Okey. Sekarang ni kita tukar kepada tata bahasa. Okey, seterusnya dari segi institusi. Okey, institusi. Dekat sini ada beberapa institusi yang telah disediakan oleh pemerintah. Cuma saya nak segi komen cuma dari segi itulah, dari segi keutamaan. Ya, dari keutamaan tu tak tersusun. Patutnya dia mula daripada tadi pejabat mana tadi? Pejabat Karang Mengarang, bukan pejabat karangan. Pejabat Karang Mengarang SITC ni. Betul kan Pejabat Karang Mengarang. Okey. Jadi kalau Pejabat Karang Mengarang ni dia dengan Otidusek dan juga Zakbar tu dia macam kita kata apa? 3 serangkai. Ya, 3 serangkai. Dia Otidusek, Zakbar dan Pejabat Karang Mengarang ni memang saling berkait ya. Okey. Kemudian bila dah Pejabat Karang Mengarang, okey, bagus. Yang ni baru betul ni.
Pejabat karang mengarang, lepas tu dia ada kaitan dengan SITC. MPSI tu sepatutnya masa tu dia tak gunakan MPSI tu. Ya, dia gunakan SITC. Jadi kita gunakan SITC je. Jadi MPSI tu buang. Ya, jadi dia samalah. Tadi tu ialah di SITC ni ada macam satu pejabat, macam ada satu pertubuhan yang dinamakan Pejabat Karang Mengarang. So dari segi kedudukannya, Pejabat Karang Mengarang itu ialah di bawah SITC. Jadi SITC ni kalau awak belajar sejarah, di sini juga dia melahirkan bukan setakat tokoh-tokoh yang banyak menghasilkan buku-buku rujukan berkaitan dengan bahasa dan sastra, tapi juga dia menjadi pusat yang melahirkan apa? Tokoh-tokoh apa? Intellectual. Tokoh-tokoh? Tokoh apa? Kalau macam apa tu? Aminuddin Baki. Tokoh bahasa Melayu. Nasionalisme kan? Ya. Okay, kemudian tempat SITC ada apa? Jawi Peranakan ni siapa? Jawi Peranakan ni siapa? Jawi Peranakan tu siapa? Siapa ke? Orang ke? Apa ke? Dia sebut je Jawi Peranakan apa? Akhbar Melayu cikgu. Akhbar Melayu. Ya, saya nak suruh dia tulis kat situ, patutnya tulislah Akhbar Jawi Peranakan. Kan senang. Ini Jawi Peranakan. Dia boleh jadi orang. Ya. Jadi kat situ. Saya ingat orang tadi. Tahu pun. Awak ni pun keliru ya. Jadi dia akhbar sebenarnya. Okey. Ni akhbar berbahasa Melayu yang pertama. Okey. Cuma dekat sini saya rasa ada satu institusi yang pembentang tinggal lah. Apa dia? Kongres. Kongres. Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu. Asal itu bukan. Ke The Malay School Series. Pasca. The Malay School Series. 50. Ya, bagus. Asas 50. Angkatan Sastrawan 50. Itu. Betul juga dia cakap tadi. Saya dengar kongres tadi. Tak, dia tulis panjangan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Dia nama pertubuhan tu dulu. Nama pertubuhan tu dulu iaitu Asas 50 ni, Angkatan Sastrawan 50. Okey, lepas tu salah antara aktiviti penting yang dia buat ialah mengadakan kongres. Ya. Okey. Jadi tertinggal tu jadi sorry. nak bagi tahu secara lisan tak Haikal? Secara lisan macam mana? Bacalah yang awak punya jumpa tadi ada kongres-kongres tu. Panjang. Baca je lah. Baca je. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Asas 50. Angkatan Sastrawan 50 Asas 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 di Singapura. Matlamat penubuhannya termasuklah memperluas dan mempertingkatkan martabat kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Ia juga yang kedua, melindungi hak-hak ahli dan pengarangnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan dalam sastra tanpa menghilangkan yang lama. Tokoh Asas 50 terdiri daripada Osman Awang, Abdul Samad Ismail, Christmas, Jimmy Asmara, Mansuri SN, Mas dan Asraf. Asas 50 dengan konsep perjuangannya seni untuk masyarakat atau seni untuk rakyat, bercita-cita untuk memajukan bahasa dan sastra Melayu sebagai alat untuk menuju kemerdekaan, keadilan sosial dan kemajuan fikiran selari dengan konsep perjuangannya.
penulis asas 50 yang bergiat dalam penulisan sajak ialah Osman Awang dan Mansuri SN. Antara sajak Osman Awang yang popular ialah Gadis Kuburan, Pak Uteh dan Ke Makam Bonda. Manakala Mansuri SN pula menghasilkan antologi puisi baru, Awan Putih dan Warna Suasana. Masih lagi ke? Okey, ada berapa kali kongres yang dibuat? Ada Berapa kali dia anjurkan kongres? 3 kali. Okey, pada tahun? Pada tahun tak ada 7 tahun lagi. Ada. Tapi tak dekat buku tak ada. 52, 54, 56. Dulu. Dia 2 tahun sekali dia akan kongres ni, dia tak buat tiap tahun ya. Dia kita kata biasanya macam Olimpik, dia bukan buat tiap tahun, dia 4 tahun sekali ya. Macam kongres ni, kongres ni adalah satu acara yang sangat besar sebenarnya. Ya, jadi dia tak boleh buat tiap tahun, sebab tu dia buat 2 tahun sekali. Dan bila dia setiap kali dia buat kongres tu, maksudnya dia mesti ada satu perkara, satu isu yang diperjuangkan, dan dia mesti pastikan perjuangan tu mesti berhasil ataupun berjaya. Jadi kalau kita tengok sebenarnya ada beberapa perkara yang diperjuangkan oleh kongres yang dianjurkan oleh Angkatan Sastrawan 50 ni ya. Okay. Jadi kalau awak lihat terutamanya lah, kalau yang ketiga tu ya, bagaimana dia mencadangkan Dewan Bahasa dan Pustaka menjadikan sebuah badan umum yang bertujuan untuk jaga hal ehwal bahasa ya, Perseratan Melayu. Kemudian dicadangkan supaya jadi badan umum, sebab tu akhirnya lah ya usaha mereka tu berjaya lah bila Dewan Bahasa dan Pustaka berdiri sebagai satu institusi ya, yang untuk memperjuangkan bahasa Melayu. Dan kemudian kalau awak lihat juga dia juga mencadangkan, asas 50 juga mencadangkan supaya bahasa Melayu dijadikan syarat untuk memperoleh pekerjaan. Nampak? Jadi sekarang ni, sampai sekarang kan kita tengok perkara tu mesti syaratnya lulus bahasa Melayu peringkat SPM kan. Walaupun awak ni ada PhD ya, kalau nak bekerja dengan sektor kerajaan lah ya, walaupun awak ada PhD ke, ada apa ke, sijil awak ada 10 ke, ijazah ke, tapi bila nak mohon kerja di sektor kerajaan mesti ada syarat itu ya, mesti lulus bahasa Melayu di peringkat SPM contohnya lah. Ni sebenarnya itu yang dikatakan nak beri nilai ekonomi ya. Okey, ada lagi tak?